Assalamualaikum. Hai, nama aku Wan dan aku bedah buku untuk korang. Kat. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya ini adalah kali pertama aku akan review buku untuk Book Surgeon. Jadi aku terbuka untuk menerima sebarang kritikan daripada hampa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Baru-baru ni, tim Book Surgeon telah ditawarkan untuk memberi review berkenaan dengan sebuah buku. Dan tawaran ni mai daripada rumah penerbitan PTS. Dan buku yang diamanahkan untuk aku bedah adalah 40 hadis dosa, muamalat dan kewangan Islam. Disclaimer, aku bukanlah orang yang mahir ataupun orang yang sepatutnya untuk mensyarahkan hadis, tapi plan aku untuk bedah dan review buku ni adalah aku akan cuba pilih beberapa hadis, bukan ke semua 40, aku akan pilih beberapa hadis dan aku akan cuba kaitkan dan aku akan bagi tahu kenapa hampa perlu baca buku ni. Ada part yang hampa perlu baca buku ni kerana dia terkait dengan kehidupan seharian kita sebagai manusia. Buku tulisan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Buku ni keseluruhannya mempunyai 224 halaman, tapi 224 tu tidak termasuk mukadimah, kandungan dan ada sedikit bahagian untuk menulis nota. Jadi part menulis nota tu aku suka sebab ada satu ruang untuk kita sebagai pembaca untuk buat catatan untuk nota-nota yang penting sepanjang pembacaan kita. Baik, aku nak teruskan ke pembedahan ataupun review terhadap buku ni. Buku ni dia mengumpulkan 40 hadis. 40 hadis ni bukanlah 40 hadis daripada kitab yang hadis 40 tu, bukan. Ini adalah hadis-hadis yang dipilih sendiri oleh Ustaz Mustafa Muhammad Suki, yang dipilih sendiri oleh penulis untuk dia compile dalam buku ni. Jadi dia pilih hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan dosa, muamalat dan juga kewangan Islam. Baik, ada beberapa hadis yang pada aku penting untuk kita sebagai orang Islam, penting dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama adalah hadis pertama, iaitu hadis pertama berkenaan dengan riba. Baik, bila kita cerita berkenaan dengan riba ni, kita semua tahu yang riba ni memang ia sedang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, dan hadis ini dipilih oleh penulis untuk diletakkan sebagai hadis yang pertama. Apa yang menarik pada bab hadis riba ni adalah bab muka surat kedua dan juga muka surat ketiga. Penulis dia explain lebih detail berkenaan dengan maksud riba. Jadi itu pada aku penting sebab ini untuk aku rasa mungkin dia sudah ajak pada kita semenjak bersekolah, tapi pada aku ini penerangan riba yang lebih mudah faham dan lebih mudah untuk kita tahu definisi riba yang betul. Baik, itu untuk hadis yang pertama. Apa yang menarik juga dekat sini adalah pada muka surat 7. Muka surat 7, penulis dia kumpulkan persoalan-persoalan popular mengenai riba dalam urus niaga semasa. Minta maaf, muka surat 6. Tapi yang menarik adalah pada bahagian B, iaitu transaksi berkait dengan bank konvensional. Kita tahu yang di Malaysia kita ditawarkan dengan urusan pinjaman ataupun urusan dekat bank konvensional ataupun perbankan Islam. Jadi dekat sini penulis dia huraikan hukum kita berurusan dalam bank konvensional dan juga hukum kita berurusan dengan perbankan Islam. Persoalan aku, adakah perbankan Islam di Malaysia betul-betul mengamalkan perbankan Islam seperti yang disyaratkan ataupun seperti yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kena baca buku ni. Okey, baik, aku nak ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga pada aku penting kerana hadis yang kedua ni dia berkenaan dengan larangan gharar. Kenapa aku kata penting? Sebab baru-baru ni Malaysia digemparkan dengan jualan cedok-cedok. Jadi jualan cedok-cedok ni adalah satu konsep jualan di mana penjual tu dia akan kumpulkan barang yang dia nak jual itu dalam satu bekas. Kita sebagai pembeli akan bagi tahu aku nak 2 cedok. Jadi dia akan cedok guna satu peralatan yang tak standard, contohnya baldi atau apa, dan dia akan masukkan dalam bekas. Bila dia dah masuk dalam bekas tu, dia akan jual kat kita tanpa buat timbangan. So, perkara itu dibincangkan luas di TikTok. Ada seorang TikTok famous yang dipanggil Ustaz. Dia membolehkan benda tu. Dia seorang saja yang membolehkan. Mungkin sebab dia juga buat jualan tu, tapi aku tak tahu. Tapi ada juga asatizah lain telah respon berkenaan dengan cara jualan cedok-cedok tu. Jadi pada aku, larangan gharar ni sangat berkait dengan cara jualan cedok-cedok. Jadi boleh dapatkan informasi lebih lagi berkenaan dengan gharar dalam buku ni. Cuma pada aku yang menarik adalah dekat muka surat 15. Muka surat 15 ni aku nak kaitkan. Bila aku kata berkenaan dengan jualan cedok-cedok tadi, dekat sini dia ada nukil kan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ada panjang, cuma aku nak pergi ke jual beli selonggok makanan yang tidak jelas timbangannya. Tapi kena ingat, gharar ada 3 jenis. Dalam ni ustaz ataupun penulis dah huraikan 3 jenis gharar yang dibenarkan dan juga gharar yang tidak dibenarkan. Boleh baca dalam buku ni juga. Baik, aku nak ke hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang kelima, iaitu larangan judi.
Baik, larangan judi ni seperti kita tahulah, hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, boleh baca dalam buku ni nanti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 juga menegaskan berkenaan dengan hukum hadis ini, pengharaman judi ni. Cuma pada aku, kenapa aku pilih untuk bercakap berkenaan dengan judi ni? Kerana aku tengok dia sangat terkait dengan remaja Melayu Islam di Malaysia. Kenapa aku kata macam tu? Sekarang ni kita trend di Malaysia, remaja banyak main permainan video game. Game yang famous seperti kita tahu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Kedua-dua game ni ada beberapa unsur judi, iaitu pada konsep spin. Spin tu adalah berlaku di mana kita terpaksa membeli sejumlah diamond dan diamond itu digunakan untuk spin, bukan untuk membeli terus skin daripada Mobile Legends. Kita perlu untuk spin dahulu dan dalam tempoh kita spin tu kita tak tahu apa yang kita dapat. Jadi itu jelas ada gharar dan jelas ada judi kat situ. Sebab apa? Kenapa ada judi? Berbalik-balik pada pendefinisian daripada dalam buku ni. Apa yang berlaku adalah salah seorang akan rugi. Dan orang yang rugi tu kebanyakan masanya adalah kita lah. Sebab bila kita spin, kita tak dapat apa yang kita nak. Bila kita tak dapat apa yang kita nak, maksudnya berlaku gharar, ketidaktentuan apa yang kita dapat dan juga berlaku judi kat situ sebab kita mempertaruhkan kita punya diamond yang kita beli tadi tu, yang kita convert daripada duit kita ke diamond tu, kita mempertaruhkan untuk sesuatu yang kita belum tentu dapat lagi. So itu ada masalah besar yang berlaku dalam masyarakat, terutamanya anak muda yang bermain video game. Jadi padaku ini penting untuk anak muda membaca buku ni dan mengambil informasi penting, mengambil informasi berkenaan dengan gharar dan juga judi. Itu hadis yang kelima tadi. Baik, disebabkan kita tengah tak pergi jauh lagi daripada gharar dan juga judi ni, aku nak kaitkan sedikit pada muka surat 10. Okey, muka surat 10 ni, untuk pengetahuan hampa semua, dalam muka surat 10 ni penulis bincangkan berkenaan dengan hukum forex. Okay, seperti yang kita tahu, juga dinukilkan di dalam buku ni, kita semua tahu yang forex dia diharamkan. Bukan baru-baru ni diharamkan, dia memang sudah diharamkan kerana terdapat riba. Dalam forex ada riba, dalam forex ada gharar, dalam forex ada judi. Ini adalah ketiga-tiga perkara yang sangat penting yang perlu kita ambil tahu yang terdapat dalam forex. So, kenapa ia judi, kenapa ia gharar, kenapa ia riba, anda perlu baca lebih dalam buku ni. Cuma apa yang aku nak bagi tahu, buku ni tak dapat banyak info sangat berkenaan dengan forex. Yang ada cuma fatwa yang mengatakan haram, Majlis Fatwa Kebangsaan, fatwa negeri-negeri yang menyatakan bahawa, dan juga ada rujukan lah daripada mana ia diharamkan. Aku refer dengan ustaz penulis, penulis pesan pada aku, dengar dia punya penghujahan, dengar dia punya ceramah berkenaan dengan haram forex. Jadi apa yang aku nak bagi tahu adalah kepada rakan-rakan yang masih trade forex, bukan kerja aku untuk bagi tahu kat hampa yang apa yang hampa buat tu mungkin salah, tapi bacalah dan kajilah lebih banyak sebelum hampa buat apa-apa investment. Itu saja yang aku nak pesan pada rakan-rakan yang masih lagi trade forex. Okey, dalam buku ni aku tak mau pergi jauh lagi. Aku nak ke hukum mesin claw. Okey, muka surat 38. Muka surat 38. Ini pun pada aku menarik. Sebab apa? Kita tahu sekarang dekat mall, dekat pusat membeli belah, mesin claw ni berselerak mesin claw ni. Kita boleh pilih pula nak mesin claw. Mungkin ada kawan-kawan yang tak tahu apa tu mesin claw. Mesin claw ni adalah satu mesin yang mana akan ada claw dalam dia, dan juga kat bawah tu adalah beberapa toys. Hampa kena masukkan coins, lepas tu hampa boleh control claw tu menggunakan toggle yang dia sediakan. Lepas tu claw tu boleh ambil lah barang permainan yang apa yang hampa nak. Dan masalah kat sini, masalah dekat mesin claw ni adalah hampa belum tentu dapat apa yang hampa bayar tadi. Maksudnya coin yang hampa keluarkan tadi, bila hampa dah masukkan coin tadi untuk claw ataupun untuk ambil toys tu, hampa belum tentu dapat. Jadi bila belum tentu dapat, ia ada masalah yang besar dekat situ. Itu termasuk dalam larangan judi. Sebab hampa mempertaruhkan koin hampa. Bila hampa mempertaruhkan koin hampa dan hampa tak dapat benda tu, hampa dalam keadaan rugi. Jadi jelas kat situ ada masalah yang besar. Tapi bukan kerja aku untuk bercakap berkenaan dengan hukum. Semak buku ni sediakan rujukan untuk bagi tahu kat hampa kat mana ada masalah dengan mesin claw. Kalau ada kawan-kawan yang masih lagi seronok main mesin claw, fikir-fikir